sampai tak buat di bulan Ramadan salat tarawih. Tetapi kata Aisyah, jangan ditanya berapa lama panjangnya bacaan baginda. Panjang bacaan Rasulullah dalam solatnya, solat tarawih dan tahajud. Berapa lama berdirinya baginda, jangan ditanya berapa lama rukuknya, iktidalnya, sujudnya. Jangan ditanya. Kata Aisyah, tak perlu tanyalah yang itu. Kerana ia adalah satu perbuatan yang tidak akan mampu dilakukan oleh kita. Tetapi nak ceritanya yang dibuat oleh Rasulullah 11 ini jangan ditinggal, tuan-tuan. Adapun tuan-tuan 20 dan selebihnya itu dilakukan oleh sahabat, tabi'in, salafus salih. Sehinggalah di kalangan kita hari ini boleh buat. Jangan sampai kita berkelahi, tuan-tuan. 8, 20, akhirnya semayang salat tarawih. Itu kita tak nak. Pokoknya tuan-tuan semayang tarawih. Sebab Rasulullah sebut man qama Ramadan. Ini Nabi sebut asasnya. Man qama Ramadan, siapa yang bangun mendirikan sembahyang Ramadan pada malam tu. Malam apa dia? Solat apa? Tarawih, tuan-tuan. Solat tarawih yang tidak ada pada bulan lain tapi pada Ramadan. Syawal nanti rajin mana pun kita tak buat dah, tuan-tuan. Tunggu tahun depan pula. Dengan penuh keimanan. Kita buat penuh keimanan. Sungguh-sungguh kita buat kerana Allah, bukan kerana lain, tidak. Buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana tak kira lah apa kan. Tak dikira, tetapi buat kerana Allah. Walaupun tuan-tuan buat 8 tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Buat 20 kerana Allah. Tapi kalau buat banyak tak kerana Allah, buat sikit pun tak kerana Allah, tak jadi. Maka sebab itu jangan ditinggal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia buat kerana keimanan kepada Allah, ketaatan dia, wahtisaban. Kata Rasulullah, dan mengharapkan ganjaran pahala. Kita buat ni tuan-tuan, kita harapkan ganjaran pahala yang kita lakukan, iaitu apa dia? Padanya malam tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu, maka Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Sebab kita buat keimanan dengan penuh keimanan, dengan penuh keinsafan, dengan penuh kita mengharapkan pahala daripada Allah. Bayangkan, kita lihat kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa oleh Allah yang lalu dosa kita. Hebatnya. Sebab itu jangan ditinggal tuan-tuan salat tarawih. Ia bukan satu benda perkara yang membebankan, tetapi ia adalah satu perkara yang benar-benar memberikan kepada kita satu inspirasi, motivasi untuk kita beribadat, untuk kita buat sebaik mungkin tarawihnya. Sehinggalah kita lihat kata Nabi SAW. Sebab itu kata Nabi, aku takut nanti jadi kewajipan. Dia tidak wajib, tetapi dia berkaitan dengan keimanan kita. Andainya kita tidak buat, ialah satu kerugian yang amat besar. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan yang akan berlalu meninggalkan kita. Akan tak lama lagi. Pejam celik dah berapa hari dah puasa, tuan-tuan. Hari ni rasa malam ni malam ke-6. Malam ke-7. Malam ke-7, hari 6 puasa. Malam ni panjang umur. Masya-Allah, kita lihat masuk seminggu dah kita berpuasa. Berlalu, jangan kita tinggalkan, iaitu tarawih. Sibuk mana? Tuan-tuan yang bekerja shift, jangan tinggal, tuan-tuan. Minta kalau boleh gantikan, panjangkan waktu kerja sedikit. Kami nak solat tarawih 20 minit je. Buat 8 sekadar yang mampu. Berjemaah, tuan-tuan. Jangan kita tinggalkan. Paling-paling tidak kuliah qul huwallah. Kalau langsung tinggal, tuan-tuan, kita tak termasuk dalam man qama ramadhana imanan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita lihat Ramadan ini satu kelebihan ya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pada kita dengannya qiyam, iaitu solatnya tarawih. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa, bila dia berpuasa dia meninggalkan, meninggalkan apa dia? Pada bulan tak Ramadan ni kita bebas. Bukan bebas, maknanya banyak halangan di bulan Ramadan. Tetapi masuk Ramadan ni tuan-tuan, kita boleh tinggal.
Kita boleh tinggal tu banyak sebab faktor dia. Sebab pertamanya kata Nabi SAW, idza dakhala Ramadan, bila masuk Ramadan, halangan itu menjadikan pada kita mudah untuk buat. Tak jadi halangan. Masuk je Ramadan, idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu rahmat, syurga. Syurga Allah Subhanahu wa taala dibukakan pada kita. Pintu syurganya dibuka. Wa ghulliqatil abwabun nar, dan dikuncikan pintu-pintu neraka, ditutup segala kejahatan-kejahatan. Wa sulsilatis syayatin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan dirantai, diikat, dibelenggu tangannya, maka tidak mampu lagi untuk mengajak, menghasut anak-anak Adam melakukan perbuatan tidak baik. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang tu bulan Ramadan dia tak boleh tinggal. Man lam yada' qawl az-zur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Dalam satu riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah, sesiapa yang tidak meninggalkan apa dia? Tidak meninggalkan perkataan. Mulut dia ni tuan-tuan tak tinggal. Bukan tinggal mulut di rumah, cakap lidah dia mengatur orang, maki orang, tempat kerja, di jalan, di mana rumah, tak lekang, maki orang tak habis. Ni tuan-tuan ni dirahmati Allah. Teruk, man lam yada' qawl az-zur. Ni bulan Ramadan didik kita, nak ajar kita berhenti tuan-tuan duk maki orang, duk sumpah serana orang. Berhenti, sabar, banyakkan sabar. Jangan jadi syaitan waktu ni. Jangan kita pula yang lebih-lebih pada syaitan. Syaitan tak ada dah, tiba-tiba kita menjelma perbuatan syaitan. Man lam yada' qawl az-zur, kata Rasulullah, sesiapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta. Perbuatan-perbuatan yang dusta jangan dibuat tuan-tuan. Ya, mendustai agama Allah Subhanahu wa taala, mendustai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustai apa kaitan dengan agama. Dusta tak puasa pada siang hari, kan tak puasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebut orang yang tak puas, orang yang dapat kegembiraan pada bulan Ramadan. Orang dapat kegembiraan bulan Ramadan itu ada dua kegembiraan bagi orang puasa. Lis-shaim farhatan. Bagi orang puasa ni kata Rasulullah, dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan apa dia? Inda iftar, waktu dia berbuka. Percayalah tuan-tuan, kalau ada di kalangan rakan kerja kita yang Muslim yang bungkus plastik hitam, akan makruf plastik hitam, ya, yang bungkus plastik hitam, makan dalam bilik, makan di belakang kedai, makan di belakang tempat kerja, makan di tempat-tempat menyorok dalam kereta. Tuan-tuan, dia tidak akan dapat kegembiraan seperti mana kita gembiranya waktu kita berbuka puasa. Sekiranya kita berbuka pada waktu itu, makan hanya sekadar ikan rebus, tetapi ia satu kenikmatan yang Allah berikan. Orang yang tak puasa dalam keadaan dia nak makan takut, berpaling sana ke hulu ke hilir tengok, dalam keadaan takut, risau, bimbang, takut orang nampak, takut orang tahu. Walhal memang betul Allah Subhanahu wa taala tahu, tetapi dalam keadaan hatta sekalipun dia makan di tempat-tempat yang selamat, bintangnya 5 tuan-tuan, di hotel dia makan, tetapi dia tidak akan dapat kegembiraan seperti mana gembira orang yang berwaktu bila mana dia berbuka puasa. Walaupun dengan seteguk air kita berbuka dengan sebiji tamar, tetapi itu lebih mengembirakan. Sebab tu kata Rasulullah, orang tak puasa ni walaupun dia kenyang sendawa banyak pun tuan-tuan, dia tak akan dapat nikmat ni. Percayalah tuan-tuan, ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang mukmin. Sebab tu kita lihat bagaimana kata Rasulullah, jangan kita jadi golongan yang mendustai agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tak puasa di kalangan kita, asal ke Ramadan je, maklumlah, gastrik. Asal ke gastrik je, masuk bulan Ramadan. Masuk Ramadan, penyakit dia datang. Ramadan, sihat elok-elok tuan-tuan. Ni perangai ni kena ubah. Ya, perangai ni jangan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan ya, kata Rasulullah SAW, orang yang dusta, mendustai agama Allah Subhanahu wa taala serta berbuat jahil, samalah tu. Ya, berbuat jahil, buat perkara-perkara yang tidak elok. Saya dengan kasih sayang pada hadirin dengan hari Jumaat dan juga bulan Ramadan, saya nak ingatkan sekali lagi pada tuan-tuan, minta maaf. Andainya tuan-tuan masih memakai gelang, bangle, apa bernama benda lah di tangan tuan-tuan, bukalah.
Buka lah tuan-tuan. Tidak ada kebaikan pada kita sebagai seorang Muslim. Saya tengok kadang-kadang dah berumur, dia punya rantai bukan emas, besi tuan-tuan. Tangan berjalan, konon-kononnya nampak macam gangster. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tolonglah tanggalkanlah. Ramadan ni jangan jadi macam tu. Jangan jadi seperti mana kita sebut tadi, kan nanti tuan-tuan marah saya. Tinggalkan tuan-tuan yang pakai rantai. Ni bukan rantai lah tuan-tuan. Ni pakai untuk, kan ada orang salah faham, ustaz tu pakai, ni bukan tuan-tuan ya. Nak mudah pakai kocek kadang-kadang payah. Ni yang pakai kadang-kadang tuan-tuan, gelang, pakai rantai, minta tolong Ramadan ni tinggalkanlah. Kita baikilah tuan-tuan amalan kita ni. Kalau tak tinggal benda-benda ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaul az-zur, ni semua termasuk tuan-tuan. Ya, termasuk perbuatan-perbuatan demikian kita baiki. Ni bukan kerana nak mengata tidak, tapi untuk kebaikan kita bersama, agar Ramadan ni lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Sebab tu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ni tuan-tuan ya, dia bukan agama yang menzalim penganut dia. Agama Islam dia bukan agama yang menindas kaum penganut dia. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa lillahi hajah. Orang yang tak tinggal benda ni, tak tinggal apa dia, perbuatan-perbuatan tu, dan juga kata Rasulullah tak tinggal qaul az-zur, kata-kata dusta, khianah, ya, kata, apa jenis yang tak sepatutnya, memakai sesuatu yang tidak sepatutnya pada kita, maka kata Rasulullah falaysa lillah, Allah tidak berhajat pada kita. Allah tidak memandang kita, Allah tidak melihat, dan Allah tidak melayan puasa kita. Allah tidak akan melayan amalan kita yang kita penat. Kita penat puasa siang hari, bagi kita puasa, tapi kita tak boleh tinggal benda-benda demikian tuan-tuan. Amat kerugian yang besar pada kita andai seorang Muslim yang bertahun-tahun kita memakainya tidak ada kebaikan pada kita, bahkan mendatang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu, kecuali orang ni tuan, dia dapat meninggalkan makan dan minum, yang lain dia tak dapat. Jadi kita tak nak hadirin dirahmati Allah yang ada semua pada hari ni, kerana Allah saya sayang pada hadirin semua yang memakai sesuatu yang tidak sepatutnya, tanggalkan. Kalau ada yang pakai emas tu letak dalam tabung, kita buat infak lebih baik di jalan Allah daripada kita pakai benda yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita takut benda-benda ini menyebabkan kerugian pada kita. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak tuan-tuan ya, balik tadi kita katakan kegembiraan ni, dua kita dapat kegembiraan. Apa dia? Pertamanya kegembiraan ketika mana kita berbuka, dan yang keduanya kegembiraan waktu kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa fi riwayatillah yatruka ta'amuhu, dia meninggalkan makan, wa syarabuhu, dia tinggalkan minum. Boleh je kalau nak minum, kalau tidak kerana orang lain tak tahu, kita boleh minum dalam kereta contohnya, bawa daripada sahur tadi ada, dan elok-elok tu jangan buat tak ingat pula, dah seminggu dah puasa. Kalau hari pertama tu boleh kata tak teringat, tapi kalau dah seminggu tu buat tak ingat, tak kena lah. Ya, dia boleh tinggalkan. Tinggal ni tuan-tuan, wa syarabuhu wa syahwatuhu min ajli, dia boleh tinggalkan syahwat dia. Waktu lain siang hari tuan-tuan boleh kita, maknanya orang yang pasangan dia boleh bersama, tapi Ramadan dia tinggalkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita lihat dalam agama kita ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala syariatkan sahur. Sahur itu satu kebaikan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita paling tidak dengan air kosong dan kurma, yang nak mengajak kita supaya kita mentaati. Allah tahu tuan-tuan kita bekerja. Kita ni bekerja siang malam bekerja. Ada orang bekerja daripada hari, makna malam bekerja. Tetapi agama kita tidak menzalimi, suruh kita bersahur. Berbeza dengan penganut agama yang lain, sehingga meninggalkan botak kepala cukur habis segala yang ada, berjalan tak pakai selipar. Tengok-tengok seorang perempuan mengandung, kan? Makna agama kita ni dia larangnya waktu siang hari. Malam hari Allah sebut uhilla lakum lailatas siyam, dia halalkan pada kamu pada waktu malam Ramadan. Untuk apa dia? Min nisaikum, daripada isteri-isteri kamu, samalah, tak ada masalah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sehinggakan azan subuh, kata Rasul Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, azan subuh Rasulullah belum sempat mandi, dan Rasulullah mandi selepasnya, kemudian Rasulullah sembahyang subuh. Dalam keadaan pada malamnya Rasulullah berjunub, tidak ada halangan. Jangan sampai pula tuan-tuan sebulan puasa pula kan.
Tak ada halangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita bertemu lagi pada akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.